Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Baik, hari ini saya masuk di dalam surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin yang bermaksud ialah orang-orang yang curang. Sebelum kita teruskan kita punya penerangan, kita baca kita Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, sebelum kita masuk dalam penerangan, saya nak menceritakan sikit. Al-Mutaffifin ini bermaksud orang-orang yang curang. Daripada segi penurunan surah Al-Mutaffifin ini menceritakan tentang orang yang mencurang dalam sukatan timbangan di dalam perniagaan. Kerana kita dapat lihat di dalam perniagaan ini biasanya terdapat penipuan di dalam perniagaan. Dan surah Al-Mutaffifin ini dia dikhususkan kepada kaum Madian yang pada zaman dahulu banyak berlaku penipuan di dalam timbangan. Baik, mari kita semak sama-sama ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Apakah maksudnya? Celakalah bagi orang-orang yang curang. Curang, Allah berfirman di dalam ayat Quran. Ayat Al-Quran ini merupakan umum ataupun tidak mengkhususkan kepada siapa. Walaupun ayat ini diturunkan adalah khusus kepada kaum Madian, tetapi di dalam konteks Al-Quran umum, semua terlibat. Jadi dalam konteks ini curang, siapa yang curang celaka. Sesiapa yang berlaku tak melanggar janji ataupun tidak menepati perjanjian yang dilakukan sebelumnya, maka dia celaka. Seperti disebut dalam surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Iaitu apabila mereka menerima sukatan daripada orang lain, mereka meminta dipenuhi. Baik. Ayat kedua baru dikhususkan kepada perniagaan. Baru dikhususkan kepada orang ataupun bidang perniagaan yang mana banyak berlaku penipuan di situ. Yang mana sepatutnya timbangan tersebut berada sebegini dan harga dia sebegini, dan dia hanya menipu di dalam pertimbangan tersebut. Dan ini berlaku di dalam kaum Madian, berlaku pada zaman kaum Nabi Syuaib. Tetapi perkara ini juga berlaku pada zaman kita. Jadi ayat ini khusus kepada kaum kita pada zaman umat Nabi SAW juga. Kerana Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, jadi kita khusus pada umat Nabi juga. Ayat kedua, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Baik, saya nak terangkan sedikit hadis sebelum saya masuk ayat ketiga. Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa begitu Rasulullah tiba di Madinah. Ini asbabun nuzul ayat yang pertama. Ternyata penduduk di sana sering melakukan kecurangan. Oleh kerana itu Allah menurunkan ayat ini. Setelah itu mereka menukar dengan baik. Jadi bukan situasinya berlaku pada zaman Nabi Syuaib sahaja. Berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana di pasar Madinah, pasar Qainuqa tu pun banyak berlaku kecurangan dalam sukatan. Sebab semua nak untung. Jadi nak cerita pasal untung, semestinya orang yang jujur adalah orang yang berjaya. Sebab kita dapat lihat Abdurrahman bin Auf yang sentiasa jujur dan tidak pernah menipu dalam sukatannya, maka dia seorang yang bangsawan, kaya. Kita dapat lihat bagaimana dia, Nabi bersabda, jika Abdurrahman bin Auf ni pergi ke pasar pun,
jual pasir pun boleh dapat untung juga. Dia boleh hidup. Asal ada pasar dia boleh hidup. Tu Abdurrahman bin Auf ni dia punya kehebatan. Jadi kita masuk ayat ketiga tadi. Dan apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangkannya. Okey. Kita terangkan ayat kedua dan ketiga ni, kita sambungkan kan. Ayat kedua tadi, apabila mereka menerima sukatan daripada orang lain, mereka meminta dipenuhi. Dan apabila mereka menyukat atau menimbang orang lain, mereka mengurangkannya. Okey, jadi dalam sifat ini tidak adil berlaku di antara dua peniaga, yang mana dia bila meminta sukatan daripada orang lain, dia minta orang lain tu penuhkan dia punya bekas dan dengan harga yang sama. Tetapi jika dia pula memberi sukatan kepada orang lain, dia menguranginya. Dia tidak mencukupkan mengikut apa yang sepatutnya. Jadi di situ berlaku kezaliman. Kita masuk ayat keempat. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu menyangka bahawa sungguhnya mereka akan dibangkitkan? Ini dimasukkan dia dalam penceritaan Yaumul Qiyamah. Liyaumin azim, pada suatu hari yang besar. Iaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Jadi perkara ni saya dah terang berulang kali. Saya harap anda faham tentang ayat tersebut. Kita masuk ayat ke-7. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali jangan. Mereka melakukan perbuatan yang salah. Sesungguhnya catatan orang yang menderhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin. Jadi sijjin ni apa tuan-tuan? Sijjin merupakan nama kitab yang mencatat segala perbuatan orang yang derhaka. Jadi sijjin ni kitab yang dicatat oleh malaikat atik, yang mana duduk di belah bahu kiri kita, yang di belah kiri kita, dicatatkan di dalam kitab yang bernama sijjin. Kita masuk ayat ke-7, 8. Wa ma adraka ma sijjin. Dan tahukah engkau apa itu sijjin? Okey, Allah juga menerangkan apa itu sijjin. Kitabun marqum, iaitu kitab yang berisi catatan amal. Jadi kitab sijjin ni merupakan kitab catatan amal yang menulis sau ataupun su ini kejahatan. Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Pada waktu itu siapa yang mendustakan ayat-ayat Allah, pada waktu itu celakalah keadaan mereka. Jadi ayat-ayat tentang peringatan ini berulang kali. Jadi siapa boleh semak di dalam penjelasan saya sebelum ini tentang peringatan tentang Yaumul Qiyamah ini. Baik, kita masuk ayat seterusnya. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Iaitu apa? Iaitu orang yang mendustakan hari pembalasan. Orang yang mendustakan Yaumuddin ni hari agama. Tetapi dalam konsep Melayu, hari pembalasan ataupun hari perhitungan. Yaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Ayat ke-12. Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Jadi hari pembalasan ini, jika kita dah Islam dan kita mengamalkan apa yang disuruh oleh syariat, apa yang disuruh oleh agama, maka kita tidak tergolong di kalangan orang yang mendustakan hari kiamat. Jika kita orang yang mengucap dua kalimah syahadah dan kita mengakui rukun Islam dan rukun iman, dan kita belajar tentang syariat-syariat yang sepatutnya kita lakukan, hudud dan terutamanya, maka kita tidak tergolong di kalangan orang ini, insya-Allah. Tetapi jika kita tahu tentang perkara tersebut tetapi kita tak buat, maka kita tergolong dalam orang yang melampaui batas dan berdosa. Kerana orang kafir, kita ni Islam berdosa jika tahu tentang perkara tersebut tapi kita buat. Jadi kita tahu perkara itu dilarang tetapi kita buat, maka kita dikira berdosa. Jadi berdosa ini adalah orang yang mendustakan hari pembalasan. Maksudnya kita tak fikir kematian. Orang yang fikir mati adalah orang yang fikir tentang hari pembalasan, pada hari akan datang, macam mana keadaan aku nanti. Itu keadaan dia. Okay, kita masuk ayat ke-13. Idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang dahulu.
Jadi ayat asatirul awwal ini sering disebut oleh orang-orang terdahulu yang bahawa mereka menganggap kitab Al-Quran ini atau kitab Injil, kitab Zabur semua ini adalah dongeng-dongeng orang terdahulu, sedangkan itu merupakan kitab yang diturunkan oleh samawi, agama langit, Allah turunkan, bukannya manusia yang tuliskan. Jadi kita faham keadaan konsep asatirul awalin ini, bukannya dongeng ya. Bukannya Alkitab Al-Quran ini dongeng. Jadi tapi orang terdahulu sering mengatakan kitab-kitab terdahulu ini asatirul awalin. Kalla bal. Okey, di sini kita lihat dekat ayat ke-14 ini, siapa saya harap anda yang melihat live ini membuka Al-Quran. Jadi kita tengok ada tanda saktah di atas bal. Jadi kita berhenti seketika. Bukannya berhenti tu kita menaik nafas. Dia berhenti seketika ni, ditahan dahulu nafasnya dan dia akan terus dan diteruskan lagi. Contoh kalla bal rana ala. Kita tak perlu tarik nafas. Kalla bal tak perlu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa maksud di sini? Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Jadi orang yang mendustakan hari pembalasan, jadi hati mereka telah ditutup ataupun ada hijab daripada hati mereka melihat kebenaran. Jadi janganlah sekali kita meninggalkan syariat Islam, kerana bila kita meninggalkan agama, maka kita punya iman akan tertutup. Jadi kita susah nak dapat kebenaran, susah nak melihat kebenaran, dan kita sering mendustakan ayat-ayat Allah, dan kita sering menjadi pihak yang salah, dan kita membenarkan pihak yang salah, dan kita menyalahkan pihak yang benar. Jadi kita tak nak tergolong di kalangan orang-orang yang terbalik macam tu. Disebab tak gitu, kita jangan tinggalkan hukum agama dalam hidup kita. Jangan pisahkan agama dalam kehidupan, kerana agama inilah yang memandu kehidupan anda untuk lebih sejahtera dan berjaya dalam kehidupan. Mana boleh nak pisahkan? Nak pisahkan macam sekular tu, tengoklah apa jadi. Tak boleh nak pisahkan agama, sebab agama ni lah memandu kehidupan kita. Memandu kehidupan kita untuk sampai kepada kejayaan yang kita nak. Agama ni memang selari dengan apa-apa kita buat kena kaitkan dengan agama. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ayat ke-15. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang daripada melihat Tuhannya. Apa maksud di sini sekali-kali tidak ni? Sekali-kali tidak seperti apa yang mereka katakan bahawa mereka dekat pada sisi Tuhan. Okey. Orang kafir dia menganggap bahawa mereka ini dekat dengan Tuhan. Sebenarnya tidak. Inilah Allah keturunkan ayat ini. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang daripada melihat Tuhannya. Dan mereka takkan dapat lihat Tuhan. Yang melihat hanya orang beriman. Orang beriman sahaja. Orang Islam yang menderhaka kepada Allah pun tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak lihat, perlu untuk kita jaga kita punya amalan, tingkatkan ilmu agama dan amalkan ilmu agama. Dan itulah orang-orang yang bertakwa yang dapat lihat Allah pada hari kiamat kelak. Tetapi kalau kita tak mengamalkan, kita tidak menyampaikan apa yang kita ada, tersebarkan kepada orang lain, tidak memberi manfaat kepada orang lain, tidak memperjuangkan hudud Allah, dan kita memilih kepada pihak salah, menyokong pihak salah untuk memerintah negara ini, jadi kita tergolong di kalangan orang-orang yang dihalang mendustakan kebenaran. Thumma innahum lasalul jahim. Ayat ke-16. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Jadi mereka yang mendustakan ini benar-benar akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Inilah azab yang kamu dahulu dustakan. Orang kafir pada zaman jahiliah dahulu, pada zaman Nabi dulu, memeli Nabi. Peli Nabi kata, datangkan azab tu sekarang kalau kau ni seorang yang benar. Turunkan cepat, kami tak sabar nak tengok ni. Cepat-cepat, kalau kau ni betul, turunkanlah azab yang lagi. Timpa kami sekarang. Belagaknya Abu Jahal ni, orang-orang Quraisy ni pada zaman jahiliah, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir pada zaman Nabi Nuh, semua tu pun kata, turunkan azab, tengok belagak. Tetapi zaman Nabi Nuh, zaman
zaman kaum Ad, zaman kaum Samud, semua Allah timpakan terus. Dan dia pun minta Allah timpa terus ambil kau. Tetapi kalau kaum Nabi Muhammad, Allah tahan. Bukan sengaja Allah tahan. Nabi yang kata tak boleh. Nabi yang Malaikat Jibril kata, kalau kau nak aku hempapkan mereka dengan dua gunung ni. Safa, Bukit Safa ni rasanya. Himpak kau Bani Taif pada ketika itu. Tetapi Nabi kata tak, jangan kau tipu mereka. Sungguhnya mereka tak tahu apa yang mereka tak tahu. Mereka, jangan tipu mereka, kasihani mereka sebab mereka ni tak tahu. Tu Nabi kata, baik, bagus ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat berapa tadi? Ayat 17 kan. Semua yaqulu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Jadi dia kata pada hari kiamat Allah tunjuk azab ini. Inilah azab yang kamu dustakan dahulu. Jadi mereka tercengang. Mereka pun terasa nak balik ke dunia balik. Minta maaf kepada Allah untuk buat kembali kebajikan, tetapi tak boleh. Tak boleh dah. Terlambat. Baik, kita masuk ayat ke-18. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam 'illiyin. Baik. 'Illiyin pula ialah nama kitab yang mencatat segala perbuatan yang berbakti ataupun baik, amalan yang kebajikan. Jadi kita dah dapat 2 poin, iaitu kitab yang mencatat kejahatan ialah sijin, dan kitab yang mencatat kebaikan ialah Iliyin. Bagus nama anak Iliyin ni. Siapa ada anak lelaki pun nama Iliyin. Kitab yang mencatat kebaikan. Wa ma adraka ma illiyun. Ayat ke-19. Dan tahukah kau apakah Iliyin itu? Kitabun marqum. Kitab yang berisi catatan amal. Catatan amal ini catatan kebaikan. Yashhaduhul muqarrabun. Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat yang mencatat amalan kita ni didekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana mereka mendekatkan diri kepada Allah. Malaikat ni sentiasa taat apa yang Allah katakan. Allah suruh rukuk semua, sujud semua. Kecuali iblis. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi iblis ni seorang yang takabur dengan manusia dan Allah. Mereka melihat Nabi Adam ni diceritakan bertanah, dia ego. Jadi jangan sekali kita ego. Kalau kita ego, kita sama je macam iblis. Tapi iblis ni seorang yang bagus sebelum tu. Tapi lepas Nabi Adam cerita, dia ego. Jadi itulah pentingnya kita mengelak daripada sikap seperti itu. Tengok ayat ke-22. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Itulah yang kita nak. Jannatun Na'im. Alal araiki yanzurun. Mereka duduk berehat di atas pelamin-pelamin sambil memandang-mandang kenikmatan yang diberikan. Jadi mereka orang-orang yang masuk syurga ini, mereka disediakan singgahsana mereka sendiri, pelamin-pelamin, dan mereka duduk bersama dengan kekasih hati yang mereka nak, bidadari dan sebagainya, isteri mereka antaranya. Mereka duduk sambil memandang-mandang keadaan sekeliling, memandang kawan, memandang antara mereka, sambil senyum. Tak ada kata-kata kesat yang dikeluarkan. Sangat bagus, sangat nikmat pada waktu itu. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Apa maksud sini? Kamu dapat mengetahui daripada wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Jadi ahli syurga ni, muka mereka ni kita dapat lihat. Allah gambarkan muka mereka ni, kita dapat lihat yang muka dia sangat-sangat senang, sangat-sangat rasa seronok. Wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Mereka dah rasa sangat nikmat ketika duduk kat syurga tu. Sebab mereka rasa susah sangat hidup kat dunia ni. Dan apa benda yang mereka rasa susah kat dunia tu, dibalas dengan rasa kenikmatan di syurga ketika itu. Ketika itu mereka rasa macam puas sangat-sangat. Mereka rasa macam, lepas dah daripada kesempitan dahulu. Sekarang ya Allah, rasa macam happy sangat. Rasa macam berbaloi hidup susah kat dunia. Dia tak kisah, rasa berbaloi sangat hidup susah kat dunia. Rasa baloi sangat kena hina dekat dunia dulu. Sebabnya dapat kenikmatan yang terlampau-lampau banyak, sehingga dia rasa macam
Aduh, rasa berbaloi sangatlah pembalasan yang macam ni. Berbaloi lebih daripada berbaloi. Jadi kita nak ayat macam mana, itulah perlu sabar di dalam kehidupan dunia ini. Jangan pernah condemn ataupun ungkit tentang apa kenikmatan yang Allah berikan. Kita masuk ayat ke-25. Yusqawna min rahiqin makhtum. Mereka diberi minum daripada khamar murni, tidak memabukkan, yang bekasnya masih bersalut. Khamar di sini adalah arak. Arak ini tidak dibenarkan di dunia kerana arak ini minuman syurga. Tapi umat di sini degil nak minum juga kat dunia. Itu ialah. Kenapa kita nak benda yang memudaratkan kalau kat syurga kita akan dapat juga benda tu. Memanglah arak sedap. Tapi kena rasa pada hari kiamat saja. Nak rasa arak kena buat amalan baik di dunia. Jangan minum awal. Sebab arak di dunia ni memabukkan dan memudaratkan. Selain memudaratkan kita, memudaratkan orang lain. Boleh banyaknya memudaratkan orang lain lah. Menyusahkan orang lain. Ayat ke-26. Ikhtamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Bahan salutannya daripada kasturi, dan untuk yang demikian itu hendak orang berlumba-lumba bagi merebut kelebihan dan kesenangan itu. Jadi mereka ni minum daripada bekas yang bersalut kasturi. Itulah manisnya. Bau cawan tu pun dah wangi macam kasturi. Jadi menyebabkan orang berlumba-lumba untuk mendapatkan benda tu. Tapi ikut kepada amalan masing-masing. Kalau amalan tu bagus, dapatlah. Bukan senang nak masuk syurga ni. Jadi kita ni bukanlah layak untuk masuk syurga. Tetapi kita pun juga tak nak masuk neraka. Jadi kita penting untuk kita sentiasa upgrade diri kita ini untuk kita dapat tiket untuk kita masuk syurga. Wa mizajuhu min tasnim. Dan campurannya daripada tasnim. Apa benda tasnim ni? Kita masuk ayat ke-28. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Iaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah. Jadi dekat syurga tu kita dah sedia maklum. Jannah ni nama panjang dia Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, yang mana di bawahnya mengalir air sungai. Dan di syurga ni banyak mata air. Dia macam bumi lah dia syurga ni. Tetapi syurga ni dia punya kun fayakun dia lagi banyak. Kita ni ada kuasa kun fayakun, nak tu nak ni pun dapat saja. Macam itulah. Bukan macam dunia ni kita kena usaha. Makan banyak macam tu, kalau kun fayakun kat dunia pun kalau makan banyak semua dapat apa yang kita nak, gemuk pula. Jadinya apa tu? Kat syurga nak kurus dah. Macam tu je. Kita masuk ayat ke-29. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya mentertawakan orang yang beriman. Jadi orang yang berdosa ialah orang yang banyak ketawa sebenarnya. Jadi kita kena selidik diri kita, adakah kita ni banyak ketawa atau banyak menangis? Kerana orang yang masuk syurga ni, ramai yang masuk syurga adalah sebab kerana dia banyak menangis. Menangis kerana takut ke Allah. Menangis bukan menangis sebab putus cinta, menangis sebab tentang agama, tentang amalan dia. Tetapi orang yang banyak berketawa ni kat dunia, banyak masuk neraka. Kita dapat lihat dalam orang yang masuk neraka ini banyaknya mereka ketawa banyak di dunia, dan orang yang masuk syurga mereka banyak menangis di dunia. Jadi kita kena selidik diri kita, banyak menangis banyak ketawa, itu je. Jadi jangan kita hina orang yang menangis, perempuan lembik. Bukan. Sebenarnya itulah orang yang bagus sebenarnya. Jadi kat dunia ni kita banyak menggelakkan orang yang menangis, menggelakkan orang yang beriman. Jadi orang itulah yang berdosa. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila mereka orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengerdik-gerdik matanya. Inilah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bakal masuk neraka. Bila nampaknya orang beriman dia tengok macam tu, pandang jeling, gerdik mata, tak puas hati, tengok kutuk belakang. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ayat ke-31. Dan apabila mereka kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Mereka ni banyak bergembira. Kita kena kaji balik diri kita ni, banyak gembira ke banyak menangis.
Jangan terlalu banyak gembira. Kena banyak menangis. Sebab kita kat dunia ni banyak melakukan dosa. Perlu banyak istighfar. Perlu banyak menangis. Bila kita sentiasa banyak menangis, baru dosa kita sentiasa diampunkan. Sebab dosa kita ni macam air terjun je, jatuh sentiasa ada. Kena mengalir macam tu. Pahala sikit je buat. Tu yang pentingnya kita kena banyak apa muhasabah diri kita. Ayat ke-32, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka melihat orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka ni benar-benar orang yang sesat. Dahlah mereka banyak ketawa, gembira, lepas tu tidak menyebarkan manfaat kepada orang lain, sombong, bongkak. Tapi bila dia nampak orang yang beriman, orang yang melakukan kebajikan ni, dia kata, tunggu ni orang-orang macam ni lah orang-orang yang sesat. Patut ke cakap macam tu? Kau mengata ulama ni ulama sesat lah, apalah. Orang agama, penunggak agama lah. Habis tu kau tu tak mengaji agama, mana lagi teruk kau ke dia? Banyak sangat kutuk-kutuk ustaz, kutuk-kutuk da'i lah, keni lah, tu lah. Habis tu kau tu mengaji agama ke tak? Jangan asyik nak fitnah orang je. Bukan saya nak kata apa. Kita ni terlalu banyak condemn orang-orang beragama ni. Kita terlalu banyak condemn orang ustaz, ulama, penunggak agama. Kau siapa? Kau dah lah tak nak menegakkan agama, lepas tu nak mengutuk orang lain yang memperjuangkan agama. Itulah orang yang bakal masuk neraka. Bukan saya kata memang dia bakal masuk neraka kalau dia tak ubah pendirian dia. Kalau dia ubah, insya-Allah akan berubah dia punya tempat kembali. Orang yang sesat, dia kata tuduh orang sesat, orang agama sesat. Habis tu kalau tak ada orang agama ni, apa jadi kat dunia ni kalau dia tak ada demo? Kau nak buat memang tak lah. Saya sangat marah dengan orang-orang yang macam ni. Kita masuk ayat ke-33. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Padahal orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang mukmin. Jadi, orang berdosa ni dia terlalu ambil tahu tentang orang lain. Padahal Allah tak utus kat orang ini perlukan penjaga. Dia terlalu nak ambil tahu je pasal orang lain. Dia terlalu tahu nak ambil tahu je. Kisahkan diri sendiri dulu. Jangan nak ubah orang lain kalau diri sendiri tak ubah. Tu je. Jangan nak mengata orang lain kalau diri pun sama. Jadi itulah dimaksud ayat ini. Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun. Maka pada hari ini orang yang beriman pula tertawa ke orang kafir itu. Jadi pada hari Yaumul Qiyamah lagi, yang mana orang yang kuat menangis ni pula akan tertawakan orang yang banyak ketawa kat dunia. Orang yang ketawa kat dunia tu pula banyak menangis kat akhirat. Jadi kita nak yang macam mana? Kita nak yang banyak menangis di dunia ke atau banyak menangis di akhirat? Jangan minta menangis di akhirat. Sebab menangis di akhirat tu tak ada fungsi dah. Kita nak ketawa di dunia ke ketawa di akhirat? Kita nak ketawa di akhirat. Kita nak menangis di dunia dan ketawa di akhirat. Orang yang beriman akan ketawa pada orang kafir pada ketika itu. Pada waktu akhirat tak apa kita bongkak sombong. Buatlah. Sebab memang perlu benda tu. Memang seronok. Pada waktu itulah patut bongkak sebenarnya. Waktu akhirat itulah patut kita bongkak dan sombong terhadap orang kafir. Tertawa gelak. Ngejek. Pandai muka kau masuk neraka. Sebab dia dulu kutuk kita, kutuk orang beriman pada dunia. Di dunia kutuk orang beriman. Gelakkan kita lah ni orang sesat. Jadi kita kutuk dia balik pada hari kiamat kelak. Engkau lah adalah bakal neraka. Jadi kita bongkak pada akhirat adalah tak ada masalah. Tapi jangan kita menangis di akhirat. Menangis di dunia, jangan menangis di akhirat. Alal araiki yanzurun, ayat ke-35. Mereka duduk di atas tempat duduk sambil memandang. Jadi orang yang beriman ni mereka duduk di tempat duduk sambil dia memandang keadaan sekeliling dia. Itu best orang yang beriman. Seperti saya cerita tadi, mereka saling memandang antara satu sama lain sambil menceritakan tentang kehidupan mereka di dunia dahulu dan bergelak ketawa. Mereka akan banyak gelak ketawa di akhirat kelak. Itu yang best dia. Orang kafir banyak menangis. Tapi menangis dia pun tak ada fungsi dah. Taubat mereka tak ada fungsi dah pada waktu itu. Rugi dah orang yang bertaubat pada waktu itu dan menangis pada waktu itu tak ada fungsi. Orang menangis waktu menangis kat dunia. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Ayat terakhir, apakah orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka lakukan? Ini berunsur soalan.
ayat ke-36. Baik, sudah ada isyak. Setakat itu saja untuk penerangan surah Mutaffifin. Jangan lupa tekan butang notification dekat titik 3 tu untuk anda tahu bila saya buat live akan keluar notification dekat anda punya handphone. Jadi anda tak terlepas dalam pengajian-pengajian surah ni. Baik, setakat itu sahaja. Terima kasih enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.